Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan pergi kepada 8.2 sukatan serakan, yang pada hari ini kita akan pergi pada standard pembelajaran. Menentukan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai sebagai sukatan bagi huraikan serakan bagi data tidak terkumpul. Okey, jadi pada hari ini kita akan pergi pada julat dan juga julat antara kuartil dahulu. Okey. Jadi yang lepas kita dah salin bahagian ini, jadi saya akan terangkan. Okey, yang pertama kita akan pergi dahulu kepada julat Jadi julat adalah nilai cerapan terbesar tolakkan dengan nilai cerapan yang terkecil. Jadi katakanlah diberikan contoh 3 yang ini, diberi set data, kita ada 34, 23 dan seterusnya. Jadi kita tentukan nilai yang terbesar dan juga nilai terkecil. Jadi dari sini kita tentukan ini adalah nilai terkecil, dia adalah 14, nilai terbesarnya adalah 40. Jadi bila kita dah dapat nilai terbesar dengan nilai terkecil tu, jadi kita boleh cari julat tu menggunakan rumus tersebut. Iaitu kita akan tolakkan nilai terbesar tu 40 tolakkan dengan 14, kita dapat julatnya adalah 26. Itu bagaimana kita mencari julat. Okey, untuk contoh yang keempat ni dalam bentuk jadual. Bentuk jadual yang ini pun sama, bila kita cari julat, kita akan tolakkan nilai terbesar tolak dengan terkecil. Jadi dalam bentuk jadual lebih senang kita lihat nilai terkecilnya berada di sini nilai terkecil dia, dan nilai terbesarnya berada di hujung ni. Cerapan terkecil berada nombor 2, cerapan terbesar adalah 8. Jadi bila kenal pasti, tolakkan saja 8 tolakkan dengan 2, kita dapat 6 untuk dia punya julat. Jadi bila kita nak tentukan julat tu, kena tahu dia punya cerapan terbesar dan juga cerapan yang terkecil, baru kita dapat julat. Okey, jadi selesai untuk cari julat. Jadi seterusnya kita akan mencari atau menentukan julat antara kuartil bagi satu set data tidak terkumpul. Okey, jadi dekat sini kita kena tahu ada kuartil pertama dengan kuartil yang ketiga. Okey, ada kat sini ada kuartil pertama dan ada kuartil yang ketiga. Kuartil pertama sebenarnya ada 1/4 daripada nilai keseluruhannya, dan kuartil ketiga adalah 3/4 dari nilai keseluruhannya. Jadi bila kita cakap julat antara kuartil, julat antara kuartil, jadi dia akan tolakkan kuartil yang ketiga tolakkan dengan kuartil yang pertama, itu adalah julat antara kuartil. Jadi untuk menentukannya, kita pergi kepada contoh yang kelima. Katakanlah ada satu set data macam ini. Okey, jadi langkah yang pertama, kalau set data ni kita kena susun dahulu data tersebut. Sekiranya data tidak tersusun, kita kena susun dahulu. Okey, kita susun daripada kecil ke besar secara menaik Jadi susun balik. Sama tak? Jadi 4, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 11, 20, 22, 23. Dia susun macam itu. Okey, urutan. Jadi langkah yang pertama, kita akan cari median yang tengah-tengah sekali. Okey, nilai yang paling tengah sekali di mana untuk bagi dua kiri dan kanan. Jadi untuk tentukan tu, kita kena kira jumlah dia semua sekali ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, bila ada 11 kat situ, jadi nilai tengah-tengahnya adalah di sini. Ini adalah nilai tengah-tengah dia. Okey, membagikan antara nilai 11 tu dibagikan dengan 2, iaitu bahagian yang ini. Tengah-tengah. Itu adalah dia punya median. Okey, itu kita dapat mediannya adalah 13 kat sini. Jadi bila kita dah bahagikan tu, dibagikan terdapat bahagian bakinya adalah yang ini, dan bakinya sebelahnya adalah yang ini. Sebelah kiri kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini pun ada 1, 2, 3, 4, 5 dekat situ. Okey, daripada sini kita akan bagikan setiap bahagian tu kepada 2 lagi kat bawah ni. Jadi ada sini kita bagikan lagi 2. Jadi okey, kita bagikan dia 2 lagi kat situ. 2 kat sini, 2 kat sini, kat sini. Okey, jadi untuk mendapatkan dia 4 bahagian. Kerana dalam kiraan tadi, kuartil tadi dibagikan dengan 4 kan. Jadi kita pastikan dia ada 4 bahagian. Yang pertama kita bagi 2, lepas tu kita bagi lagi sini 2, sini 2, so ada 4 bahagian kat sini. Jadi untuk kuartil yang pertama adalah
tadi adalah 1/4. Biar kita lukiskan dulu, dua garis tak nampak. Garis sini, warna lain garis sini kita dah ada, garis sini. Okey, jadi garis yang ini tadi adalah 1/4, 1/4, yang tengah ni adalah 1/2 daripada nilai tersebut, keseluruhan dia. Okey, yang ini adalah 3/4. 1/2 ni telah dipermudahkan sebenarnya dia adalah ditulis selalunya adalah 2/4. Ini adalah nombor 1 dia, ini nombor 2 dia, nombor 3 kat sini. Garisnya kat situ. Jadi dapat dikenal pasti bila kita bagikan kat sini bahawa kuartil pertama kita dah ketahui. Mana je punya ni? Okey ni. Ini kuartil pertama. Kuartil pertama ni dapat adalah 6. Kuartil yang ketiga kita dapat 20 kat sini. So kita dapat jadi jumlah antara kuartil tolakkan Q3 tolak dengan Q1. Jadi Q3 nya adalah 20 tolakkan dengan 6. Kita dapat 14. Itu kita dapat dia punya nilai dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang D pula. Okey, yang ini ada berapa? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 kat sini. Jadi macam tadi kita akan cari yang tengah-tengah dia. Tengah-tengah dia dekat mana? Tengah-tengah dia dekat sini. Ni tengah dia. Kita bagi dua dahulu. So kita bagikan sini ada 4, sini ada 4 kat sini. So daripada sini yang tengah-tengah yang ini, okey, bila tengah kat sini kita cari tengah dia pula kat mana? Tengah dia antara data yang ini, pasal dia genap kan, dia genap, jadi nilai dia akan berada di tengah-tengah. Sekejap sini. Okey, berada di tengah-tengah sini. Yang ini pun sama, dia berada di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah kita dah dapatkan pasti bahawa sini adalah dia punya Q1. Q1 kuartil yang pertama, ini adalah kuartil yang ketiga tadi. Okey, kuartil yang pertama adalah 1/4. Kuartil yang ketiga adalah 3/4 tadi. Yang ini adalah kuartil yang kuartil kedua, iaitu 1/2 tadi tengah-tengah. Jadi bila kita lihat kat sini, yang tadi kita kuartil yang pertama tu terus ada nilai 6, tetapi kat sini tengah-tengah. Tengah-tengah tidak ada nilai. Okey, kalau lihat tak ada nilai kat sini kan. Okey, bila tak ada nilai kat situ, bagaimana nak dapatkan nilai tu? Jadi nilai tu berada di tengah-tengah antara 14 dengan 14 ni. Jadi rumus ni dia akan gunakan yang ni. Kita akan campurkan, slide belakang ni kuartil pertama 14 campur 14 bahagi dengan 2 untuk dapatkan nilai ni. Itu sebabnya 14 campur 14 bagi dengan 2 untuk kuartil yang pertama. Untuk kuartil yang ketiga dia akan campurkan 20 ini campur dengan 21 dan dibagikan dengan 2 macam ini. Untuk dapatkan nilai dia. Jadi dah bila dapat kuartil pertama tu baru tolakkan. Dapat nilai tersebut macam itu. Itu bagaimana untuk dapatkan dia punya kuartil dia. Okey, kita pergi pada yang ketiga pun dia lebih kurang sama. Okey, yang pun lebih kurang sama. Okey, yang pertama cari dia punya tengah-tengah dulu. Tengah-tengah dia. Jadi ni genap kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Jadi tengah-tengahnya tak ada nombor. Tak ada masalah untuk median tu, tengah-tengah dia. So dah bagi 2 tu, kita bahagi 2 lagi yang ini. Tengah-tengah dia kita bahagi lagi kat sini. Jadi ini macam kes yang B tadi, bahawa tengah-tengah yang ini tak ada nilai. Bila tak ada nilai, kita untuk cari kuartil yang pertama kena campurkan, kita bagikan dengan 2 macam ini. Yang ini pun sama. Ini campur ini bagikan dengan 2 untuk dapatkan nilai kuartil yang ketiga. Lepas dah dapat nilai kuartil pertama dengan kuartil yang ketiga, baru kita tolakkan. Kuartil 3 tolak kuartil yang pertama, dapat yang ini. Dapat 0.45 untuk dapatkan nilai julat antara kuartil. Okey, jadi ini adalah selesai untuk contoh yang kelima. Okey, jadi yang contoh yang ke-6. Kita lihat pada contoh yang 6. Ini salin dah dalam yang lepas. Kita ingat Okey, dia pertama tentukan julat antara kuartil bagi jadual kekerapan berikut. Okey, jadi kat sini langkah yang pertama bila kita buat ni, kita kena cari kekerapan longgokan. Bagaimana cari kekerapan longgokan adalah nilai yang pertama di bahagian kekerapan atau bilangan murid ni, tuliskan dulu 3. 3 ni dicampurkan dengan 5 sini dapat 8 dan dicampur berurutan. 8 campur dengan 6 dapat 14. 14 campur 8 dapat 22. 22 campur dengan 12 dapat 34. Campur dengan 7 dapat 41. Campur dengan 3 dapat 44 dapat sini.
Bila kita dapat nilai-nilai tersebut, sekarang kita akan cari kuartil pertama dan juga kuartil yang ketiga. Jadi rumusnya tadi kita gunakan 1/4 kan untuk kuartil yang pertama. Jadi 1/4 darab dengan 44. 44 dapat dari mana? Jumlah keseluruhan kekerapan tersebut ataupun jumlah terakhir kekerapan longgokan. Jadi dia dapat 11 kat sini. Maksud 11 adalah nilai yang ke-11. Nilai ke-11 berada di mana? Okey, sini 3 tak ada 11. 8 pun tak ada 11. 14 dekat sini. 11 tu berada di dalam sini. Kerana dia nilai sini antara 9 hingga 14. Jadi nilai kat sini kita akan ambil satu sebagai 4 yang ini. Okey, kuartil yang ketiga 3/4 darab dengan 44 sama juga. Ini kalau sini darab 44 ini kena sama. Okey, bukan ikut kepada nilai yang ini. Jadi kita dapat 33. Kita cari 33 kat mana? Sini ada 33 tak ada. Sini tak ada 33. Kat sini ada 33 tak? Dekat sini ada 33. Okey, 33 berada di sini. Pasal sini maksimumnya adalah 22. Nilai yang dekat sini start daripada 23 hingga 34. Jadi 33 berada di sini. So kita ambil nilai yang atas tu 6. Jadi bila dia dapat kuartil pertama dan jadi kuartil 3, kita tolakkan saja jumlah antara kuartil yang ketiga tolak kuartil yang pertama. Jadi 6 tolak 4 dapat 2. Ini bagaimana kita selesaikan kalau dalam bentuk jadual. Okey, bentuk jadual kita terus kira macam ini. Kalau bentuknya tak ada jadual, kita kira bentuk macam ini. Itu bagaimana kita nak selesaikan antara dua bahagian ni untuk cari jumlah antara kuartil. Okey, nanti hari ni kita akan buat praktis 8.2a buat nombor 1 dan 2. Okey, jadi itu saja pada hari ni. Kalau ada masalah boleh maklum kepada cikgu. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.